Now kita tengok pula Gap. Umur dia lagi tua, 75, 76. Tapi dia nampak lagi sihat dan nampak lagi cegas daripada WB. Tu satu. Second, Gap mungkin tak ada kuasa destruktif Devil Fruit yang power-power macam apa yang WB ada ataupun Akainu ada. Tapi Gap ni dia macam Roger. Okay, kalau Roger paling top dalam geng yang Pirate, aku punya pendapat Gap, bukan aku punya pendapat, dalam cerita tu aku memang cakap Gap is the top dalam Marine pada waktu tu. Dia bukan saja dapat gelaran Hero of the Marine for nothing. Sebab dia dapat gelaran tu daripada peperangan yang dia geng dengan Roger lawan dengan satu, aku tak nak bagi spoiler lah. So dia dengan Roger team up lawan dengan satu lagi legenda pirate ni sebelum zaman Roger, yang di mana bawah dia, kru dia ada Yonko original yang sekarang, iaitu Kaido, Big Mom, WB sendiri. And end up Gap dengan Roger menang. Imagine dua orang yang tak ada Devil Fruit dapat lawan dengan orang yang gila-gila ni. Tapi bukan tu sajalah reason dia. Okay, sekalipun lah Roger satu inline dengan WB, Gap pun sama lah. Sebab Gap jugalah pada masa Roger tu dia yang tak habis berlawan banyak kali dengan Roger. Ialah salah satunya orang yang mampu sikit-sikit pergi kejar Roger, sikit-sikit pergi kejar Roger kan. Dia dengan Roger memang kata rival lah kan. Sebab ending dia pun kita boleh nampak macam mana Roger ni respect dengan Gap, and Gap pun respect dengan Roger. So diorang ni di tahap yang sama. So kalau sekali pun kita nak cakap WP sama tahap dengan Roger, then that's it lah. Gap kemungkinan besar sama level dengan WB or lebih daripada WB. So kalau WB mampu bantai Akainu macam tu, kenapa Gap tak boleh? Ni sekali lagi kita nak cakap pasal situasi tu saja tau. Kita nak cakap pasal situasi kat tempat lain And Gap memang tengah marah. Macam mana Whitebird tengah marah waktu tu, macam tu jugalah Gap tengah marah. So even ada orang cakap macam okay lah, alah, kalau Sengoku tak tahan Gap, mungkin besar Gap akan kena bunuh dengan Akainu sebab Akainu lagi kuat. Maybe betul. Tapi aku lebih percaya yang kenapa Sengoku nak sangat tahan Gap, sebab dia tahu Gap memang akan dapat bunuh Akainu. Hanya Sengoku je kenal kekuatan Gap ni macam mana. Sebabnya kalau betul benda terjadi, memang akan memberi image yang buruk, nama yang buruk lah kepada Gap kan. Sebab dia Marine kan, takkan dia nak pergi serang Emperor dia sendiri. Sebab walaupun kita tahu benda tu sedih yang pergi bunuh Ace, tapi kita kena faham dalam rules of Marine, memang itulah apa yang akan berlaku kan. Memang diorang nak hukum bunuh Ace. So that's what Akainu do. So dia tak buat salah pun, just kita gerap lah dengan dia kan. Nah, kalau kita nak bercakap pasal Akainu pula, yes, Akainu memang kuat. Kalau Whitebeard ada Devil Fruit antara yang terkuat, Akainu pun sama. Dia Logia, tapi dia antara buah Logia yang amat-amat bahaya dan amat-amat kuat. Kita boleh tengok macam mana powernya kuasa dia yang dia bagi dekat Whitebeard sampai teruk lah Whitebeard kena kan. Aku tak nak cerita lah pasal apa jadi kat kepala dia, muka dia sebagainya. Tapi yes, dia memang betul-betul bagi destructive power kau gila dekat WB. Tapi still dekat LAN. Tapi okay, akan membuat aku percaya juga dia dah awaken dia punya Devil Fruit. Kita tengok apa yang berlaku dekat Punk Hazard, Kuzan, Aokiji lawan dengan Akainu. Diorang betul-betul ubah rupa bentuk pulau tu lah kan. Mungkin waktu tu diorang start awaken sebab diorang lawan lama juga berhari-hari kan. Ataupun mungkin sebelum tu lagi diorang dah awaken, tapi diorang tak tunjuk yang diorang dah awaken kuasa dia. Ataupun mungkin terlepas tersilap. I'm sorry guys, korang just komen kat bawah kalau aku silap. Satu lagi, sebab kalau kita tengok balik dalam cerita One Piece ni, kita boleh cakap yang umur di antara 40 ke 50 ni macam waktu prime untuk seseorang lah. Waktu prime ni maksudnya dia at the peak, dia at the top of the power lah, zaman dia lah orang kata. Kita tak boleh samakan dengan reality lah. Reality kalau 40-50 ni macam dah tua kan. Tapi dalam cerita One Piece ni 40-50 ni diorang dah memang power lah. Sebab waktu tu lah di mana Roger jadi King of Pirate. Waktu tu lah Roger fight dengan WB dan macam masuk aku banyak perkara yang gila-gila berlaku, yang power berlaku waktu umur diorang in the range of 40 to 50. Even lebih daripada 50 pun macam-macam benda berlaku. So Akainu waktu tu umur dia lebih 52, 51, 53. Lawan dengan Gap yang umur 70 lebih, WB pun 70 lebih. So Akainu lagi muda lah, and lagi fit lah. Yang dua orang tua ni, dia walaupun diorang kuat, tapi diorang akan ada satu masalah di mana diorang akan penat sebab diorang dah tua kan. Macam Akainu ni takkan penat. Satu lah, walaupun dia dah kena bantai teruk dengan WP, dia still boleh bangun sebab darah muda dia ada kan. Walaupun umur dia 50 lebih, tapi dia mesti steady. Satu lagi yang menarik tu Akainu, kenapa aku rasa Akainu ni kuat. Aku rasa Akainu ni memang paling top dalam Marine lah untuk zaman tu kan. Cuma dia tak dapat title macam Gap lah kan. Pada muka. Yelah, lepas peperangan Marineford ni kan, dia naik pangkat kan sebab dia menang lawan dengan Kuzan. So dia dapat jadi Fleet Admiral, whatever. So, aku tak benci dengan karakter ni. Aku just geram yang dia bunuh water favorite aku Ace. Water favorite aku Ace guys. Aku dapat tengok dia sekejap pun, tahu-tahu mati kat perang tu. Aku expect dia selamat. Dang. Satu lagi yang menarik tentang Akainu ni, kita belum tunjuk ataupun aku rasa dia memang tak ada King Haki. Imagine
3 admiral ni aku rasa dia tak tunjuk pun ada King Oda tak tunjuk pun. Tapi itulah orang power. Walaupun tak ada King tapi dia still at top of the marine dan dapat lawan Whitebeard dan sebagainya. And even lepas lawan Whitebeard tu kan dia nak pergi kejar Luffy kan, dia siap lawan lagi dengan commander-commander Whitebeard yang lain kot. So Mamat ni lihat tu memang kuat betul lah power dia kan. Lawan dengan Jinbei kejar bagi semua benda, tapi kena stop dengan Shanks. Tak tahu kenapa bila Shanks datang terus give up semua benda. Dia penat ataupun mungkin orang takut macam aku lawan Whitebeard tadi pun Yonko dah macam ni, datang pula lagi seorang Yonko. Shanks walaupun satu tangan sekali kena tibas ke apa, mati betul-betul pula kan tu kan. So mungkin Sengoku pun semua macam okey lah, cukup lah, stop lah war kan. So tu cerita lain lah. Tu antara perdebatan yang lain lah pasal apa jadi kalau Shanks masuk campur. Cerita lain. So itu je lah poin yang aku ada. Macam aku ulang lagi tadi, ni pendapat aku apa yang akan berlaku sekiranya waktu tu Garp versus Kaido dan aku pilih Garp akan menang. Tapi kalau kita nak letak di situasi yang lain selepas Marineford War ke apa benda, sebab lepas Marineford War tu Garp dengan Sengoku dah retired kan. Tapi kalau kita letak, kalau korang nak letak Garp versus Akainu lepas tu, aku percaya yang Akainu boleh menang. Tapi dia akan jadi bukan menang mudah lah, sebab bagi aku Garp still kuat. Cuma dengan kelebihan, dengan waktu prime Akainu pada masa tu, dia boleh end up kalahkan Garp lah. Dan Garp pun mungkin kepenatan ke apa benda aku tak tahulah. Tapi tu je lah. Sebab aku still respect Akainu sebagai seorang marine. Dia memang kuat. Aku tak suka dia, tapi bagi aku setuju yang dia memang kuat. Dia antara yang terkuat lah dalam marine buat masa ni. Antara topik yang menarik untuk aku ambil daripada Arca Marineford War tu, ada lagi perdebatan, cerita-cerita menarik, tapi tu mungkin di waktu yang lain. Dan satu lagi aku nak tanya korang, aku harap korang boleh komen kat bawah, selain daripada Arca Marineford War, actually Arca mana yang buatkan korang betul-betul sangkut untuk tengok One Piece. Macam aku cakap tadi, aku memang sangkut start daripada Marineford War ni. Lepas Marineford War ni memang aku tak miss langsung lah cerita One Piece. So untuk korang, Arca mana? Adakah Arca Marineford War juga, ataupun ada Arca yang lain korang rasa yang lagi, Arca mana yang betul-betul menyentuh jiwa korang yang untuk start betul-betul layan One Piece ni? Sekiranya bukan Marineford Arc macam mana? So aku harap korang boleh share kat bawah, dan kita tengok lah macam mana yang kita borak-borak. So itulah. So guys, thank you for watching. Macam biasa, komen-komen kat bawah, aku akan cuba balas secepat mungkin. Sebab aku suka borak korang. Aku tak nak aku je cakap, aku nak korang pun luahkan pendapat dan sebagainya. So sekiranya korang berminat, jangan lupa like, share video aku and subscribe channel. Kita jumpa di video akan datang.